Assalamualaikum. Saya Wan Syarmila binti Wan Samsudin, P83919. Untuk tugasan kualitatif, pada kali ini saya diberikan beberapa soalan untuk dijawab. Sebelum saya menerangkan apa soalan yang telah diberikan kepada saya nak pergi kepada soalan nombor 4 dulu, iaitu saya nak bagi contoh jenis-jenis soalan yang akan ditanya apabila kita berhadapan dengan responden semasa di lapangan. Okey. Hypothetical question. Hypothetical question adalah soalan yang di luar daripada realiti sebenar. Ianya lebih berasaskan andaian berbanding dengan fakta, dan ianya perlu ditanya terus kepada responden yang mempunyai pengetahuan dalam isu ataupun topik yang ingin dikaji. Tujuan kita tanya soalan tu adalah untuk mendapatkan pendapat responden berkaitan dengan isu tersebut. Okey. Hypothetical question, contoh yang akan saya berikan adalah ini Puan Zarina. Dia akan membantu saya untuk menjawab soalan yang akan saya berikan. Contoh, Puan, apakah yang sepatutnya Puan lakukan sekiranya perbelanjaan bulanan Puan tidak mencukupi? Kalau perbelanjaan kita tidak mencukupi, bermakna kita kena dalam mindset kita kena ready sebenarnya apa yang kita nak perlu buat. Dan kalau tak cukup, sumber mana yang kita kena cari dan bagaimana kita nak buat benda tu supaya perbelanjaan kita jadi cukup. Okey. Itu adalah contoh soalan hypothetical question. Bermakna saya tanya responden apa yang dia akan buat dan lebih kepada andaian sekiranya perkara itu berlaku. Okey. Untuk soalan kedua, devil advocate question. Soalan ni sesuai ditanya apabila terdapat isu ataupun berdepan dengan sesuatu kontroversi. Tujuan kita tanya soalan ni adalah untuk mengetahui pendapat dan perasaan responden. Tapi cuba elakkan bertanya soalan yang menyentuh sensitiviti atau cuba memalukan responden. Sebagai contoh, okey. Untuk nak mengelakkan kita menyentuh sensitiviti responden, kita boleh mulakan soalan dengan, okey Puan, sesetengah orang berkata perceraian suami isteri ni adalah bila Puan bergelar ibu tunggal, orang akan takut untuk berkawan dengan Puan. Mungkin melabelkan orang yang berstatus ibu tunggal ni adalah orang yang suka merampas kebahagiaan rumah tangga orang lain. Soalannya? Okey, adakah? Okey, dari segi devil advocate question, dia akan bertanya, adakah benar sekiranya Puan okey, maafkan saya teruskan. Setengah orang berkata bila perbelanjaan bulanan tak mencukupi, dia dilabelkan sebagai seorang yang boros. Saya rasa bergantung pada setengah orang lah. Kalau setengah orang, bila perbelanjaan tak mencukupi, kadang-kadang dia tak pandai nak bajet. Sebenarnya apa yang diperlukan segera dan apa yang diperlukan kemudian. Dan ada juga setengah orang kata tu betul mengenai kalau tak cukup duit maknanya dia boros. Dan memang saya tak dinafikan setengah tu mungkin sifat boros tu mungkin ada pada setengah orang lah. Okey.
Saya pergi dengan soalan yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan ideal position question. Ideal position question ni adalah kita minta responden kita menyatakan situasi ideal yang membenarkan responden kita untuk membayangkan ataupun berangan-angan untuk apakah kemungkinan pilihan yang dia ada sekiranya berlaku padanya. Okey. Puan, apakah Puan rasa apakah bentuk kawasan bentuk pembelanjaan yang Puan rasa Puan inginkan dalam perbelanjaan Puan sebenarnya? Apa yang Puan nak beli sebenarnya setiap bulan? Okay. Kalau saya perempuan, of course saya nak beli Tanpa memikirkan kalau Puan ni kesempitan duit ke apa. Kalau ikutkan Of course, kalau biasa apa yang saya inginkan adalah mengenai barang kecantikan pada seorang wanita, pakaian berkaitan dengan diri saya lah, yang membuatkan keterampilan kita rasa lebih yakin dengan perbelanjaan yang kita nak belanja. Okey. Seterusnya soalan-soalan yang seterusnya adalah interpretive question. Interpretive question adalah berkaitan dengan soalan yang kita tanyakan, apakah tindakan ataupun reaksi responden terhadap tindak balas yang telah dia lakukan. Okey. Puan rasa ibadat ataupun sembahyang ni boleh membentuk rohani yang lebih baik ataupun macam mana? Ya. Dengan kita solat, beribadat, memang akan membentuk rohani seseorang, sebagaimana yang kita tahu bahawa solat itu adalah tiang agama. Bermakna kalau tidak ada tiang itu, tidak ada solat itu, maka akan berlaku kepincangan dalam kehidupan seseorang. Okey. Puan, terima kasih. Itu saja soalan yang saya nak Puan bantu. Okey, sama-sama. Okey. Seterusnya ada dua soalan yang kita perlu elakkan daripada bertanya kepada responden. Pertama, multiple question, iaitu multiple question ni adalah soalan yang mempunyai dua maksud dalam satu soalan. Contohnya, apakah yang Puan rasakan dan tindakan Puan sekiranya Puan dirompak di tengah jalan. Okey, itu bermakna sebagai pengkaji kita tak boleh tanya dua soalan dalam satu perkataan kita. Sekiranya kita nak tanya dua soalan, biar dulu responden menjawab satu persatu soalan. Dan yang kedua, soalan yang patut dielakkan semasa kita membuat interview adalah leading question. Leading question adalah berkaitan dengan lebih kepada emosi responden tersebut. Sebagai contohnya, sekiranya saya bertanya kepada responden, apakah perasaan sekiranya apa perasaan responden berkaitan dengan pengangguran, sedangkan kita tanya responden seorang penganggur. Dua soalan yang perlu kita elakkan daripada bertanya. Tadi saya dah berikan 4 soalan yang antara soalan yang bagus untuk kita tanya kepada responden. Okey. Sebenarnya saya diberi tugasan untuk membuat temu bual dengan responden. Temu bual yang saya telah jalankan, saya tak lakukan pilot test kerana kesuntukan masa, dan saya cuma jumpa responden sekali ataupun 2 kali. Jadi itu menjadi kengkangan untuk saya buat pilot test, dan memandangkan saya juga bekerja, dan sepatutnya pilot test adalah salah satu perkara yang salah satu
yang baiklah untuk dilakukan. Apa itu pilot test? Pilot test adalah satu persediaan sebelum penyelidik menjalankan temu bual sebenar. Pilot test dia akan bantu penyelidik untuk tentukan kelancaran, dan daripada pilot test lah penyelidik akan tahu limitasi ataupun kelemahan apabila berhadapan dengan temu bual sebenar. Kalau kita nak lakukan pilot test, kita perlulah mencari responden yang mempunyai minat yang sama dengan peserta sebenar kajian. Okey, bagaimana saya memilih informan dan apakah jenis persempelan yang digunakan? Saya menggunakan persempelan rawak mudah, dan saya memilih informan adalah melalui ciri-ciri yang saya telah tentukan, dan saya bertanya kepada kawan-kawan yang mungkin mengenali dan tahu ciri-ciri yang telah saya senaraikan. Apakah penambahbaikan yang akan saya lakukan bagi meningkatkan lagi kredibiliti kajian saya? Okey, sekiranya di masa hadapan saya akan menjalankan pilot test dahulu, dan daripada situ saya akan dapat tahu kelemahan yang akan berlaku apabila kita turun ke lapangan sebenar. Okey, satu contoh melakukan probing dalam temu bual saya. Okey, probing ni adalah berkaitan dengan penerokaan saya apabila saya berhadapan dengan responden, dan bila saya bertanya, contohnya saya tanya, apakah yang anda maksudkan dengan tidak cukup duit tadi yang dalam perbelanjaan harian? Maknanya responden akan menerangkan apakah yang dia maksudkan tidak cukup duit dalam perbelanjaan bulanan gaji responden. Okey, saya rasa itu saja soalan yang saya perlu jawab. Terima kasih kerana menonton video ini. Saya Wan Syarmila binti Wan Samsudin, P83919, untuk tugasan Dr. Zamri, kualitatif. Sehingga jumpa lagi di lain hari. Bye.